Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan, hari ini 20 hari bulan 7 2021 bersamaan dengan hari Sabtu. Okey. Kes COVID kita semalam merekodkan bacaan 15,000 lebih, which is yang tertinggi dalam sejarah kes COVID sehari di Malaysia. Tetapi pada masa yang sama kita melihat kepada kadar suntikan vaksin pun sudah pun meningkat. Sekarang ni saya rasa lebih daripada 400,000 dos sehari, yang paling tinggi kalau tak salah saya. So tuan-tuan, seperti biasa, stay home, stay safe, jaga kesihatan masing-masing kerana kes masih lagi tinggi. So kita seperti biasa follow SOP yang telah ditetapkan. Okey, hari ini video ringkas saja mengenai re-entry. Okey, mengenai re-entry. Saya mendapat satu soalan yang berkata saya selalu terkena dengan re-entry. So macam mana kita nak tahu re-entry itu valid ataupun tidak? Okay. Actually benda ini, I think benda ini sudah pun dibahaskan oleh cikgu-cikgu yang ada kat luar sana. Tapi tak apa, kita cuba untuk menjawab berkenaan validity untuk re-entry itu sendiri. Tetapi pertama sekali, apa yang kita tahu ialah re-entry merupakan setup. So sebelum terjadinya re-entry, kita perlu menunggu signal. Signal apa? Dia ada dua signal. Satu signal arah kukuh dan satu lagi signal momentum. Okey. So bila ada signal baru kita tunggu re-entry. Re-entry terjadi selepas berlakunya price datang balik, retest and reject, MA high ataupun MA low. Setelah berlakunya rejection, baru kita boleh mengatakan bahawa sebenarnya telah berlakunya setup re-entry. Tetapi macam mana kita nak tahu setup re-entry itu sama ada valid ataupun tidak? Sebenarnya valid tak valid ni ialah perkara yang kedua. Kerana kita tahu market ini ialah still 50-50. Kita tahu pergerakan market, setiap setup yang berlaku ialah kadar kita boleh menang, probability-nya ialah still 50-50. Tetapi maybe kita boleh bahaskan dalam a few factors ataupun dalam beberapa faktor. Okey. Ini sebagai contoh, saya belik tadi saya jumpa satu contoh chart untuk GBP CHF DH4. Okey. Kalau tuan-tuan lihat di sini, berlakunya satu signal momentum. Okey, di mana candle close melepasi low BB. So ini ialah bacaan momentum sell yang mengatakan bahawasanya kekuatan price untuk turun masih lagi kuat. And then tuan-tuan perhatikan price turun, and then price datang balik, retest MA5, MA10 high. Okey. Tetapi tuan-tuan perhatikan cara price datang retest tuan-tuan. Sekiranya ini maybe tuan-tuan boleh melakukan backtest. Sekiranya price datang retest dan terbentuk ataupun dengan keadaan CB1 berjaya dipecahkan, saya sarankan tuan-tuan hati-hati dengan this particular re-entry. Okey. Kerana apa? Kerana kita tahu dalam FMCBR, sekiranya berlaku pemecahan CB1, kebarangkalian berlakunya reversal adalah adalah kuat. Okay? Especially kalau kita lihat di sini ada sebatang candle yang memecahkan CB1. Ini ialah kita berkata sebagai entry level 7. Okay? So sekiranya berlakunya setup seperti re-entry seperti ini, tuan-tuan perlu berhati-hati. Boleh entry ke tidak? Boleh, tak ada masalah. Boleh entry, tak ada masalah, kerana ini still setup re-entry. Tetapi setup re-entry ini destinasinya untuk lebih selamat kita sasarkan di sekitar MA berlawanan sahaja dahulu. Okey? Kerana apa? Kerana kita tahu di sini telah berlakunya pemecahan CB1. So kalau kita nak ambil juga re-entry ini tuan-tuan,
tuan-tuan perlu sasarkan destinasinya di sekitar MA berlawanan sahaja terlebih dahulu sebagai langkah ataupun sebagai exit plan TP selamat. Okay? TP selamat. Kerana di sini kita melihatkan ada kekuatan price untuk naik setelah berlakunya pemecahan CB1. Okay? So, macam mana tuan-tuan lepas price naik, reject di particular MA high, tuan-tuan boleh aktifkan multi time frame. Tetapi saya sarankan ambil dahulu TP di sekitar MA berlawanan kerana kita jangkakan di sini akan berlakunya reversal selepas berlakunya pembacaan CB1. So, and then kita boleh ukur dengan menggunakan Fibonacci dengan penarikan Fibo setelah berlakunya pemecahan CB1. So, daripada sini kita dapat lihat price naik dan telah pun sampai test level TP2, which is level 261. Okey, 261. So, kenapa saya katakan tuan-tuan perlu berhati-hati? Ini adalah satu contoh yang terbaik. Ini adalah satu contoh terbaik re-entry yang saya tak boleh cakap re-entry itu valid ataupun tidak valid. Kerana kita tahu re-entry itu destinasinya kalau momentum ialah kemungkinan dia akan mencari MA berlawanan ataupun dalam arah kukuh kemungkinan dia akan mencari low ataupun top BB. Okey, tetapi sekiranya berlaku situasi begini, re-entry setup ada tetapi kita melihat telah berlakunya pemecahan CB1 buy, so kita perlu berhati-hati. Okey, kita perlu berhati-hati kerana di sini kita lihat telah berlakunya setup ER7 which is ada sebatang candle yang memecahkan CB1 dan entry levelnya ialah di sekitar initial break. Entry level buy-nya ialah di sekitar initial break which is di zone-zone MA berlawanan which is MA low, dan kita lihat ya telah berlakunya reversal dan sekarang ini price sudah pun mencecah zone 261. Okey. So itu adalah salah satu faktor yang kita perlu lihat untuk kita melihat kekuatan re-entry itu sendiri. So dalam kes ini kita melihat telah berlakunya setup re-entry sell, tetapi dalam masa yang sama, dalam pada yang sama kita telah pun melihat telah berlakunya pemecahan CB1 buy. So kita perlulah lebih berhati-hati, dan if sekiranya kita nak masuk ataupun nak masuk setup re-entry sell ini, kita perlulah mensasarkan di sekitar MA berlawanan terlebih dahulu sebagai langkah selamat. Okey, sekian itu daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.